Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam halaqah kita, pertemuan kita dalam kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat Al-Quran ni sampai ke surah Al-Baqarah hinggalah ke ayat yang ke-210. Sebelum tu apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dalam keadaan yang sentiasa ceria. Walau apapun keadaan yang mendatang, kita ambil sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana apa saja ujian dia, apa saja musibah yang Allah datangkan kepada kita, ketentuan yang Allah tentu kepada kita, semuanya ada hikmah dia. Yang penting kita kena sabar dan sentiasa percaya, trust in Allah lah. Untuk apa saja yang kita lakukan, kita kena, apa saja yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sentiasa percaya bahawa tentu ada kebaikan yang hendak Allah sediakan kepada kita. Andai kita sabarlah menghadapi segala ujian yang Allah SWT timpakan kepada kita. Dan ujian itu tentu saja bukan sahaja ujian dalam bentuk kesusahan, kesenangan juga itu adalah satu ujian kepada kita. Tapi ramai di antara kita lupa, ada di antara kita lupa bahawa ujian kesenangan itu juga adalah satu ujian yang bahkan lebih getir lagi daripada ujian musibah, ujian kesusahan itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, tanpa melengahkan masa, kita nak terus kepada perbincangan hari ini, di mana kita habiskan perbincangan kita minggu lepas, iaitu berkenaan dengan azab Allah SWT pada ayat 210, di mana diceritakan bahawa Allah sendiri akan datang dengan cara yang layak bagi dia bersama awan, Allah akan datang dalam naungan awan bersama dengan malaikat, maka akan berlakulah kiamat itu sendiri. Bermaksud perkara yang luar biasa ini akan menyebabkan nanti di mana manusia ini yang melihat bahawa awan ini begitu kukuh, langit itu begitu kukuh, tak pernah kita dengar bahawa ada awan atau langit jatuh atas kepala manusia. Tayar monorail tu mungkinlah ada kot, tapi kalau kita tak pernah dengar lagi bahawa awan ni jatuh, kukuh sungguh langit ni, maka di sini dipaparkan bahawa nanti awan-awan ni juga akan langit-langit ini akan terbuka berpintu-pintu. Kalau kita lihat dalam surah An-Naba nanti akan diceritakan, insya-Allah kalau kita sampai kepada surah tu nanti dengan izin Allah, maka akan kita lihat langit yang kukuh ini nanti akan runtuh. Maka perkara ini mungkin akan menimbulkan persoalan, mungkin akan menimbulkan tanda tanya, terutama kepada orang yang tidak beriman, orang yang menentang Allah SWT. Dia akan tanya mana mungkin akan berlaku perkara ini, bahkan telah berabad-abad lamanya manusia ini hidup di muka bumi Allah SWT ini, turun-temurun nenek moyang, tidak ada orang menceritakan bahawa akan musnahnya bumi ini. Jadi perkara ini, kalau ada pun teori-teori seperti mana dinosaur tu dihapuskan oleh asteroid, tapi bumi masih lagi maintain, kita masih lagi boleh hidup di sini. Jadi perkara ini tentu sahaja adalah mencari akal, mencari adat dan juga menduga akal manusia yang terhad itu sendiri. Maka Allah SWT lanjutkan firman Allah SWT terutama kepada orang yang masih ragu-ragu sama ada dia orang yang Islam ataupun orang yang memang tidak beriman kepada Allah SWT. Baik, kita terus kepada ayat 211 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Jadi Allah SWT kata, kalau kalian tak percaya, maksudnya kalau kalian tak percaya bahawa perkara-perkara, bahawa bumi ini akan musnah, bahawa malaikat akan datang dalam naungan awan, kalian tidak percaya perkara ini tidak boleh terjangkau di akal fikiran, perkara ini tidak dilihat oleh manusia, ini hanya memerlukan bukti, manusia ini memerlukan bukti, baru dia akan percaya, dia kena lihat sesuatu tu baru dia akan percaya. Sebab manusia ni dia kena lihat apa yang ada di sekeliling dia, baru dia boleh yakin perkara tersebut. Maka Allah kata kalau kalian masih tak percaya, maka sal bani Israel. Tanyalah kepada Bani Israel. Orang-orang Islam pada zaman Rasulullah SAW, mereka terutama di Madinah, mereka berada hubungan rapat dengan Bani Israel pun pada zaman itu. Keturunan Bani Israel tu masih ada di Madinah kerana mereka bahkan adalah penduduk menduduki lebih awal daripada Rasulullah dan para sahabat yang datang daripada Mekah tu, pada Muhajirin. Jadi tanya pada mereka, sebab mereka ini ada Alkitab, mereka dah baca pun perkara-perkara ajaib yang berlaku yang berlaku kepada nenek moyang mereka. Jadi di sini menunjukkan bahawa apabila kita rasa ragu-ragu, boleh kita bertanya kepada orang yang tahu. Boleh. Bahkan dalam ayat Quran pun nanti kita akan jumpa pada ayat bahawa jika tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Jadi itu cara kita menuntut ilmu. Jadi bertanya itu menghilangkan perasaan ragu-ragu, bertanya itu menghilangkan mengelakkan kita daripada tersesat jalan. Tapi awas, tanya itu mesti tanya kepada orang yang betul. Sebab di sini Allah tak suruh tanyalah kamu kepada orang Arab musyrikin. Sebab Arab musyrikin ketika ini mereka jahil, mereka tak ada kitab. Allah tak suruh tanya kepada mereka. Dia nak tanya, kena tanya kepada orang yang betul. Kalau orang tu ada sakit jiwa, kita tak boleh tanya kat bomoh, kita kena tanya dekat pakar sakit jiwa lah. Jadi kena tanya tu biar betul tempat dia. Jadi Allah nak tanya, Allah bila cerita pasal keajaiban, Allah cerita pasal bahawa dunia ni akan musnah dan perkara-perkara yang berkait dengan yang tak dapat dijangkau akal, Allah tak suruh tanya Arab musyrikin tak tahu. Allah suruh tanya Bani Israel. Walaupun Bani Israel menentang, tetapi dari segi ilmu Allah iktiraf mereka ada ilmu. Jadi Allah kata, sal Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyak kami telah beri mereka bukti, ayat. Dalam Quran dia panggil ayat. Ayat ni tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Quran sendiri kita kata ayat. Jadi apabila kita baca ayat-ayat dalam Quran ini, dia adalah tanda-tanda kebenaran. Tanda-tanda bukti bahawa Allah SWT itu telah menjadikan segala-galanya ini telah dijadikan oleh Allah SWT, dan Allah itu berkemampuan melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Jadi Allah kata, tanyalah kepada Bani Israel ni. Bahkan mereka juga berbangga-bangga bahawa mereka ini adalah daripada keturunan para nabi. Bahkan mereka mengatakan bahawa mereka adalah termasuk dalam golongan orang yang terpilih, kaum yang terpilih. Maka ada benar kata-kata itu, tetapi pilihan itu tidak berkekalan. Sebab apa? Mereka tidak mengikut petunjuk yang dibawa oleh para nabi mereka itu sendiri. So Allah kata, kalau kamu ragu-ragu sama ada siapa pun kamu Bani Israel ke, kamu Bani Arab ke, kamu Bani Ismail ke, kamu siapa sekalipun, kalau kamu ragu, maka tanyalah kepada Bani Israel ini, berapa banyak dah bukti yang Allah telah datangkan kepada mereka. Kalau kalian masih tak yakin lagi, Arab musyrikin pun mereka minta benda pelik-pelik. Mereka minta nanti supaya bahawa nanti mereka minta agar langit itu jatuh berkeping-keping atas kepala mereka. Mereka minta benda yang pelik-pelik. So Allah nak tunjuk kat sini bahawa Bani Israel mereka dah dapat pun dah benda yang pelik-pelik ni, tapi benda pelik-pelik ni tak dapat pun mengubah diri mereka menjadi orang yang beriman. Sebaik sahaja kalau kita lihat yang dirakamkan dalam Al-Quran, sebaik sahaja mereka menyeberang daripada laut tu, setelah dibelah laut itu dengan izin Allah SWT, maka mereka nampak orang menyembah bahala dan mereka minta supaya Nabi Musa AS buat satu bahala seperti itulah. Sebab mereka ni kemungkinan ketika di Mesir tu mereka adalah penyembah bahala lah barangkali. Jadi yang Nabi Musa yang membawa ajaran yang benar tu. Jadi mereka telah terbiasa. Itu yang jadi apabila Samiri membuat patung anak lembu tu, Samiri tak buat effort yang banyak pun. Samiri cuma membuat sesuatu benda yang mereka telah biasa buat, mengembalikan nostalgia sahaja. Dan Nabi dan Samiri kata ini Tuhan
Yang ni Tuhan Nabi Musa dah lupa dah. So mereka terpengaruh. Jadi keajaiban itu tidak berjaya menyebabkan manusia itu beriman kepada Allah SWT. Kalau kita lihat zaman kita sekarang ni, kita nak benda ajaib, kita nak nama Allah kat langit, baru kita nak beriman. Nak ada nama Allah dekat sirip ikan, baru kita nak rasa wow. Kita nak tengok daging tu melompat-lompat, daging korban tu melompat-lompat, baru kita nak kata wow, Allah SWT hebat. Sedangkan Allah SWT jadikan matahari duk terapung begitu, panasnya, tak jatuh, tak membakar bumi. Itu tak hebat ke tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. So berapa banyak dah Allah datangkan bukti kepada kita, kita masih lagi memerlukan bukti yang pelik, yang kita sebenarnya tak pelik pun, cerita karut je. Yang itu yang kita nak. Sedangkan kalau nak lihat nama Allah, carilah nama Allah kat dalam Quran ni, penuh dengan nama Allah saja. Adakah dengan itu je kita hendak beriman? Tidak. Sebab apa? Dia akan jadi cerita-cerita pelik, tapi kita masih lagi kekal dalam tampuk yang lama. Itu masih lagi keimanan kita kepada Allah SWT masih tahap yang sama. Baik, ini berlaku kepada Bani Israel. Mereka dah lihat keajaiban. Mereka lihat laut itu dibelah. Bahkan ketika mereka diambil perjanjian mereka dengan Nabi Musa itu, dengan Allah SWT di Gunung Tursina itu, diangkat Gunung Tursina itu supaya apa? Diancam mereka ni, kalau mereka tidak mengikut perjanjian yang telah mereka adakan dengan Allah SWT, maka akan dihempap gunung itu ke atas kepala mereka, ke atas diri mereka. Bahkan mereka juga ada di kalangan mereka ketika itu, mereka telah dipanah dengan petir, dan mereka mati, kemudian Allah hidupkan balik mereka. Mereka telah melihat macam-macam. Dan ada keturunan mereka yang disumpah oleh Allah SWT. Kalau kita guna perkataan sumpah itulah, Allah SWT telah menjadikan mereka itu kera pun. Jadi banyak sekali perkara ajaib. Mereka berjalan, awan menaungi mereka. Itu dia. Keajaiban kat kita. Kita duduk dalam kereta, ada aircon. Bahkan ada bumbung. Tapi kita tak rasa ajaib sebab benda itu kita anggap sebagai teknologi. Dia banyak sekali sebenarnya. Kemudian Allah kata, apa jadi kepada mereka ini? Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul 'iqab. Malangnya apa kata Allah, dan siapa yang dia itu menukar nikmat, kata Allah SWT, setelah mendapat nikmat. Jadi Allah ancam barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang kepadanya, maka sesungguhnya hukuman Allah sangat berat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Bani Israel, nikmat dia, di antara dia dinaungi oleh awan. Kita tuan-tuan duduk kat bawah kipas, kita duduk kat bawah aircon, masjid sejuk yang amat. Sampai kan kita pun rasa macam kadang-kadang nak duduk saf pertama tu fikir 2-3 kali, walaupun Nabi kata kalau kamu tahu kebaikan pergi duduk kat depan sekali tu saf tu lebih kurang masuk hadis, maka kamu akan merangkak untuk mendapatkannya. Tapi punyalah duduk depan sekali tu, duduk aircon, duduk menunggu. Betapa nikmatnya yang Allah telah beri, berapa banyak lebih daripada sebenarnya apa yang Bani Israel dah dapat. Bani Israel dapat kitab, kita dapat kitab. Bahkan kita jadi umat yang terbaik pun. Jika kita nak grab benda itulah, jika kita nak perkara tersebut. Betapa banyak sekali nikmat dengan internetnya, dengan macam-macam. Bayangkan kalau setiap nikmat itu Allah akan tanya, setiap nikmat itu bagaimana hendak kita nak menjawabnya. Kalau kita menggantikan nikmat itu dengan kekufuran kepada Allah SWT, kesyirikan kepada Allah SWT, menyalahkan Allah SWT, Allah uji kita sikit, kita lupa kepada nikmat Allah yang cukup banyak. Dalam keadaan kita diuji dengan kesusahan pun, masih lagi bersama kesusahan itu ada kesenangan. Bersama kesusahan itu ada kesenangan. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Jadi barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sesungguhnya hukuman Allah itu sangat berat. Kata Syekh As-Sadi rahimahullah ta'ala, dia kata berkenaan dengan ayat ni, Allah menyebut ingkar tentang nikmatnya lah sebagai bentuk pergantian nikmat Allah dengan kekufuran. Kerana barang sesiapa yang telah Allah berikan kenikmatan agama, antara nikmat besar ialah agama lah, petunjuk, hidayah itu sendiri, atau dunia kepadanya, kata Syekh As-Sadi, lalu dia tidak mensyukurinya, tidak menunaikan kewajibannya, maka akan hilanglah daripada dia dan bergantilah kekufuran dan kemaksiatan. Akhirnya kekufuran itu menjadi pengganti kepada nikmat. Adapun orang yang bersyukur kepada Allah SWT dan menunaikan kewajiban-kewajibannya, kata Syekh As-Sadi, maka nikmat itu akan sentiasa tetap dan berkesinambungan.
bahkan Allah akan tambah nikmat dia. So tak rugi kalau kita ikut petunjuk Allah SWT. Bukan sekadar nikmat itu sedia ada, tapi Allah akan terus tambah nikmat itu berkekalan. Bahkan bukan saja di dunia, nikmat itu akan terus bersambung sampai kalah ke akhirat, dunia yang kekal abadi, negeri yang kekal abadi. Kemudian Allah terus melanjutkan, kita ringkas-ringkas, kita teruskan. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Jadi Allah kata kehidupan di dunia ini, kalau dalam kurungan kita boleh katakan sebenarnya dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang kafir. Zuyina, dihiaskan. Perhiasan kan? Zuyina, telah dihiaskan. Lillazina, bagi orang-orang kafaru, orang-orang kafir. Kafir ni ingkar. Ingkar kepada apa yang Allah beri. Ingkarkan kepada apa yang Allah bawa, itu Quran, hadis, sunnah. Ingkar kepada ajaran Allah SWT. Ingkar kepada nikmat yang Allah SWT berikan. Allah yang beri, dia kata orang lain yang beri. Dia syirikkan Allah SWT. Maka Allah kata telah dihiasi bagi orang kafir ini al-hayatu dunia, kehidupan di dunia. Mereka dapat apa yang mereka nak. Kita lihat orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, bahkan mereka ada lebih pun kadang-kadang daripada orang yang beriman itu sendiri. Sebab nilai dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Maka Allah tu ghani, Allah tu kaya, Allah bagi saja. Kamu nak ambil. Tapi kelak di akhirat kalian akan diazab jika kalian tidak mahu kembali kepada Allah SWT, jika kalian tidak mahu tunduk kepada yang memberi segala nikmat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kata Allah kepada jin dan manusia, maka nikmat Tuhan yang manakah maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang hendak kalian berdua ingkarkanlah lagi, dustakanlah lagi. Jadi bagi orang kafir ini dunia lah. Sebab tu kita bincangkan sebelum ini, apa yang setengah orang dia minta apa? Rabbana atina. Rabbana atina fid dunya. Dia minta itu je. Dia minta dunia. Dalam ayat 201. Dalam ayat 200 dalam surah Al-Baqarah ni, apa Allah rakamkan? Allah kata mereka minta Rabbana atina fid dunya. Mereka minta dunia, tak kira lah halal ke haram ke apa cara sekalipun, mereka nak dunia. Sebab tu Allah kata wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di akhirat mereka tak ada apa-apa. Mereka bukan minta kebaikan di dunia, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mereka minta dunia. Walau apa pun caranya, whatever it takes, apa sahaja, tak kira lah halal haram milik siapa pun, asalkan mereka dapat, kalau boleh mereka tidak mahu berpisah daripada dunia ni. Sebab tu orang buat lagu, kalau hidup 1000 tahun pun kalau tidak sembahyang, apa gunanya kan? Maksud kalau tidak memperhambakan diri kepada Allah SWT, apalah nilainya kita ini nanti di sisi Allah SWT. Nanti kita akan balik kepada Allah SWT pun, kita akan jumpa Allah SWT pun dalam keadaan tidak berpakaian. Seperti mana kita keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan tidak berpakaian, begitulah kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan kita tidak membawa apa-apa pun. Walaupun sekeping kain kapan pun kita tak bawa lah. Bila di padang mahsyar kelak. So Allah kata wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka ini menghina terhadap orang-orang yang beriman. So apabila mereka telah memperolehi apa yang Allah bagi mereka, Allah bagi mereka kesenangan, maka mereka melihat orang-orang yang beriman ini sebagai orang-orang yang bodoh lah. Pada Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka meninggalkan harta-harta mereka, rumah-rumah mereka. Ada yang sahabat yang meninggalkan kekayaan mereka di Mekah tu, dan mereka pergi ke Madinah, tempat mereka, bukan tempat mereka pergi ke tempat orang, semata-mata untuk mencari keredaan Allah SWT. Bagi mereka ini adalah satu madness, satu kegilaan, satu kebodohan. Ini dari mereka memandang rendah, dan apa yang seolah-olah apa yang Nabi nak ni, Nabi fikir ni benda yang hayalan sahaja. Sedangkan apa yang mereka kejar, orang yang bijak ni, bagi mereka, orang yang businessman ni, mereka kejar apa yang mereka nampak je lah. Kekayaan, harta. Nampak macam okey, ni kerja sedap, gaji elok, okey, inilah yang sebenarnya elok untuk dia. Dia rasa materials itu yang memberi kebahagiaan buat mereka. Itu yang ada pada orang Arab jahiliah ni, dan itu yang ada pada Bani Israel ni. Mereka memandang dunia itu lebih daripada sepatutnya. So mereka hina orang yang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Kita lihat bagaimana kita lihat baru-baru ni masuk di TV Hajrah berkenaan dengan
Bagaimana rupanya baru kita ketahui sebenarnya benda ni dah lama berlaku. Even produksi drama orang Islam sendiri pun memaksa orang-orang Islam tu membuka tudung mereka untuk apa? Demi untuk untuk kononnya untuk menghayati watak mereka sebagai orang sebagai pelakon. Dan nama berlakon mereka paksa buat perkara begitu, bahkan sedangkan mereka sendiri orang Islam tu sendiri. Orang kita tunggu orang bukan Islam tu menindas, orang Islam tu sendiri telah menindas orang Islam itu sendiri. Dan mereka kata itu semua atas nama kerja, atas nama kebebasan. Apa bebasnya kalau kita itu menjadi hamba kepada syahwat dan nafsu kita sendiri. Perkara ini sebenarnya sepatutnya kita kena lantangkan perkara ini, kena lontarkan perkara ini supaya perkara ini kalau mereka boleh memperjuangkan hak kebebasan mereka untuk buat apa yang mereka percaya, kita juga boleh memperjuangkan hak kebebasan kita untuk buat apa yang kita percaya. Sebab negara ini adalah negara Islam, negara ini agama rasmi agama Islam. Raja kita adalah Islam, sultan kita adalah lambang kepada Islam itu sendiri, maka kita wajib mempertahankan apa yang kita percaya, wajib kita membawa Al-Quran dan sunnah ini. Baik, kita teruskan. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa berada di atas mereka pada hari kiamat. Lihat, walaupun kalau di dunia ni kita rasa tersekat sikit, kita punya rezeki sebenarnya tak tersekat pun, banyak cara pun zaman sekarang ni. Kalau dulu tu mungkin lah. Sekarang banyak sangat sebenarnya. Janji kita hendak berfikir. Janji kita tak fikir sangat apa orang kata. Kalau orang nak kira orang kata memang tak boleh lah. Tak bergerak lah kita, tak berjalan kita. Semua orang dengan pandangan masing-masing. Ada orang cakap ni, orang ni cakap yang ni, orang A cakap ni, B cakap lain pula, C cakap lain pula, D cakap lain pula, E pula cakap lain, sampai Z. Banyak huruf tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Tak habis kita nak fikir orang punya kata. Jadi apa yang kita nak ialah bukan jadi apa orang kata, bukan jadi diri sendiri, tapi jadi apa yang Allah nak yang kita jadi. Itu sebenarnya sepatutnya kita berjalan. Dan Allah bagi tahu kat sini sebenarnya orang yang beriman itu orang yang bertakwa, itu yang ikut segala petunjuk Allah SWT, dan orang yang menjauhi segala larangan Allah itu takwa. Maka sebenarnya mereka itu fauqahum yaumal qiyamah, dekat akhirat besok mereka akan berada tertinggi. Dunia ni mungkin nampak macam lekeh sikitlah, tapi di akhirat nanti akan berada di peringkat yang tertinggi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah itu dia beri rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab, tanpa ada kira-kira pun. Saya teringat kuliah Allah yarham Tuan Guru ni Aziz. Dia dengar kat dalam MP3 je. Sama-sama kaset. Kita dengar dulu dia kata apa? Allah ni dia berlebih-lebihan, dia kata. Lebih kurang lah maksud. Apa kata kalam Allah yarham. Rahimahullah Ta'ala ni Aziz Rahimahullah Ta'ala. Dia kata Allah ni kalau dia bagi dia berlebih-lebih. Betul lah. Allah ni bagi tanpa hisap. Kita buat satu perkara, satu kebaikan saja, kita lihat ke akhirat esok, aku tak dapat apa benda ni, aku tak buat pun benda ni. So Allah bagi tahu ini dia kalau kamu buat benda ni. Kadang-kadang doa kita yang Allah tangguh pun jadi sebagai pahala kan, ganjaran kelak di akhirat. Itu kita dapat lihat bahawa betapa Allah itu boleh beri sesuatu yang balas, sesuatu yang baik tu dia berlebihan. Kita niat nak buat satu benda pun kita dapat pahala dah. Kita nak buat jahat, nak buat maksiat ni, ada peluang untuk buat, kita batalkan, dia yang bukan sekadar tak dapat dosa. Dosa itu bertukar menjadi pahala pula. Itu rahmat Allah SWT. Kalau boleh nak bagi je. Syurga ni kalau boleh dia nak bagi free je. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata setiap orang akan masuk syurga melainkan yang dia tu enggan. Dia tak mau masuk syurga. Tu pilihan itu adalah di tangan dia. Kalau kita tengok cerita Matrix kan, dia ada 2 pil kan. Pil tu kita sendiri yang pilih. Sama ada kita nak yang merah ke, yang biru ke, yang mana warna apa ke. Kita pilihan kita. Sebab Allah dah lagi dah. Kita sibratullah tu, cap Allah SWT tu. Celupan Allah SWT tu. Semua manusia tu lahir dalam keadaan fitrah. Yang akan mencorakkan dia adalah ibu bapa dia sendiri, dan nanti dia akan keluar berjalan. Dia dah ada akal, dia ni sendiri akan memilih corak mana yang dia berkenan untuk letak dalam diri dia. Jadi Allah kata, bahaya orang-orang beriman, seolah-olah nak memujuklah kepada kita semua ni, walaupun kita kadang-kadang nampak lekeh, nampak macam kalau orang kata ketinggalan zaman lah. Tak apa, biarlah orang kata begitu, asalkan Allah SWT itu tak benci kat kita. Sebab Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita nak raih itulah reda Allah. Bila kita dapat reda Allah SWT, kita dapat rahmat Allah SWT,
InsyaAllah Allah akan campakkan rahmat dia tu kepada orang lain pula akan sayang kita yang sesuai dengan kita lah. Yang sesuai dengan cara kita berfikir. Allah akan jumpa. Tak ramai tak apa. Yang penting ada 2-3 orang yang boleh bersama dengan kita punya fikrah, bersama dengan pemikiran kita yang boleh menenangkan hati kita. Itu dah cukup baik dah. Sebenarnya itu satu rahmat yang sangat besar. Dan kita nak ambil semua orang semua sekali nak jadi crowd kita. Kita cuba sedaya upaya. Tapi yang nak memberi itu Allah tahu sesuai. Yang mana sesuai untuk kita. So Allah kata wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bagi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa apa hitungan. So rezeki ni banyak dah. Jangan ingat rezeki ni material saja, duit saja. Rezeki ni banyak. Dari segi ketenangan, kesihatan, pasangan yang baik, anak-anak yang soleh, yang solehah. Semua itu ada rezeki ilmu. Jadi ketenangan, kita rasa tenang, jiwa kita dalam keadaan orang serabut COVID-19 kita tenang. Jadi itu semua adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelak di akhirat yang paling besar ialah kelak di akhirat lah mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, itu kemenangan terbesar, dan juga nikmat yang paling besar adalah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itu di akhirat kelak dia tak ada ending lah. Ending tak ada. Kalau kita buat novel ke movie ke, dia ada ending. Paling-paling dia sampai 3 ke 4 ke, last dia akan jadi ada finally kan. Kerak khas the finally. Mesti ada. Dia akan ada juga penghujung. Tapi nikmat Allah kat syurga nanti dia tidak akan. Orang pernah cakap kat saya, orang pernah bincang, borak-borak lah, buah-buah kosong. Kawan baik pun. Dia kata, bosan lah kalau macam tu kan. Tak ada challenge. Siapa kata tak ada challenge? Allah kata nikmat tu, pengembaraan itu akan berterusan kelak di akhirat. Manusia dia kalau boleh dia nak lagi. Kalau ada orang, kalau di dunia ni dia beri peluang tak bekerja, tak boleh buat apa-apa, dia pilih tak nak kerja. So dia pilih satu benda yang dia boleh buat bergembira. Itulah yang kita buat di syurga kelak. Syurga yang tertinggi itu adalah bergembira. Apa yang kita nak dapat. Dia ada adventure lah. Tapi banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu, yang menarik, yang ada di akhirat tu. Kita sibuk. Allah kata dalam Quran, kita sibuk. Orang-orang yang dalam syurga itu sibuk untuk buat sesuatu, banyak benda nak buat. Syurga tu kan luas. By default dia selangit dan bumi. Kalau dunia ni pun kita tak mau berpisah, takkanlah kita nak berpisah dengan syurga. Mana ada orang nak berpisah dengan bumi kalau boleh nak hidup selama-lamanya. Itu. Jadi hidup selama-lama itu memang keinginan manusia. Tak ada istilah bosan. Sebab memang nak manusia nak. Kita bosan sebab macam kita lihat pasangan kita, kalau kita lihat kereta kita pun makin lama dia akan rosak. Kita sendiri akan tua. So manusia akan bosan dengan kita. Sebab kita semakin lama kita makin membosankan. Dulu kan kita hua, happy sana, happy sini. Makin tua kita dah banyak bagi nasihat kat orang. Orang dengan kita buatlah boringnya. Boringnya pakcik ni. Kita rasa kita dah mula menurun. Kehendak kita ke dunia tu dah berkurangan. Kita pun dah start main dengan pokok pula dah. Ada bonsai kat rumah. Sebab apa, dah mendekati kematian kan. Dah ingat dah syurga kan ada tanah, ada kebun kan. Jadi kita dah mula ke situ. Tetapi di syurga, setiap benda tu akan bertambah. Kita balik daripada pasar kan, hari Jumaat kita pergi pasar kan, ada dalam hadis kan, tak silap tu. Balik tu kita lihat pasangan kita, wow, lagi cantik jadi dia. Kita pun macam tu, ada tiupan angin tu menyebabkan kita upgrade. Kan kalau tengok boy kan, dia upgrade kan. Macam itulah, dia sentiasa upgrade. Kalau tuan-tuan nak dapat bayangkan perkara tersebut. Bila dia upgrade, so tak bosan dah. Sentiasa ada benda yang baru. Tak ada istilah bosan di syurga. Sebab setiap benda yang kita lihat akan bertukar menjadi lebih bagus. Kita lihat mutasyabihat, buah-buahan yang sama dia, mungkin dia bentuk dia ataupun sama dengan apa yang dunia, tapi rasa dia sentiasa makin sedap. Berbeza perasaan tu. Yang itu menyebabkan kita tidak akan bosan. Sebab tu keinginan untuk hidup selama-lamanya ini, itu sendiri dimanipulasikan oleh iblis. Apabila iblis jumpa dengan Adam dengan isteri dia tu, apa yang dia hasutkan? Dia hasut supaya makan buah ni supaya kekal. Tu kita panggil, orang Melayu panggil buah huldi tu. Sebenarnya bukan nama tu buah huldi, dia adalah buah, kita tak tahu buah apa, Allah A'lam, buah yang di syurga. Tetapi dia itu apabila makan, kata iblis, dia tipu, dia kata akan menyebabkan kekal. Kan khalidina fiha tu kan, khalidina fiha abada tu kan kekal selama-lamanya. So khuldi tu maksudnya kekal lah. Dia akan memberikan kamu kekal. Sebab apa manusia nak macam tu? Manusia bila hidup, dia akan risau nanti orang yang dia sayang akan pergi. Orang yang dia sayang, yang orang di sekeliling dia, isteri dia, anak dia, suami dia akan pergi. Dia risau perkara tersebut. Risau. Jadi Allah kata, sebab tu iblis sendiri manipulate
Dia tahu Nabi Adam sebenarnya ada perasaan itu sebagai manusia. Kalau boleh nak hidup kekal selama-lamanya, maka dia kata, makan buah ni kau akan hidup kekal. Maknanya di syurga tu, kau takkan dikeluarkan terus. Sebab manusia itu ada itu, maka Allah sendiri kata, kelak di akhirat kalian akan kekal abadi seperti mana yang kalian mahu. Tapi kalian kena lalui dua proses. Hidup dulu, kemudian mati, nanti kalian akan hidup selama-lamanya. Baik. Kita teruskan ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah. Kata Allah SWT, sebenarnya pada mulanya manusia ini adalah umat yang satu. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Maka Allah utuskan para nabi dan sebagai pembawa berita gembira dan peri peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan dia menurunkan bersama mereka kitab dengan kebenaran, liyahkuma bainan nas, untuk menghukum di antara manusia, fi makhtalafu fi, tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Asalnya manusia ini adalah umat yang satu. Kita tahu semua orang yang, kebanyakan kita lah manusia, tak kira apa agama pun dia percaya dia datang daripada Adam. Melainkan dia ateis lah. Tapi kebanyakannya mereka percaya bahawa mereka datang daripada Nabi Adam AS dan juga isteri dia, Eve tu, Hawa. Jadi menunjukkan bahawa kita ni memang datang daripada diri yang satu, iaitu Nabi Adam AS itu sendiri. Bukan sekadar itu sahajalah, bahkan kita datang daripada agama yang sama asalnya. So agama tertua Buddha ke? Kalau ikutkan sejarah, kalau dulu kita belajar, bahkan dalam buku sekolah bahkan tak silap diceritakan perkara tersebut. Tak, agama tertua adalah Islam. Islam itu datang daripada Nabi Adam itu sendiri. Sampailah di riwayat hadis, bila manusia ni start syirik kepada Allah SWT ni pada zaman Nabi Nuh AS. Pada zaman Nabi Nuh AS. Kalau mengikut Syekh Asadi lah, kalau tak silap ada dia punya bukan Syekh Asadi yang cakap ni, kalau tak silap dia punya penterjemah ni yang cakap, yang tulis, penerbit ni yang tulis, dia kata manusia dalam keadaan agama yang sama selama 10 abad. 10 abad sebelum Nabi Nuh. Dia katakan begitu. Wallahu a'lam. Tapi yang confirmnya manusia sesat ketika apa? Ketika zaman Nabi Nuh. Sebelum zaman Nabi Nuh dia tak ada penentangan kepada Allah. Dia orang ada buat benda-benda yang gelong-gelong tu adalah. Contohnya macam Nabi Adam turun first Nabi Adam ada buat sedikit pelanggaran, iaitu dia makan buah tu. Tapi dia tak lawan Allah. Yang lawan tu iblis. Bila turun ke bumi, adik-beradik bergaduh sampai berbunuhan. Tak sengaja. Itu pun tak sengaja sebenarnya terbunuh. Okey? Itu pun tak langgar Allah SWT. Sampailah ke zaman Nabi Nuh AS, manusia dah mula, dia dah upgrade sikit dah otak dia. Dia dah mula nak sembah berhala pula. Manusia sentiasa evolve. Kalau tidak ada kekangan, tidak ada daripada ajaran daripada agama ini, maka dia akan terus berkembang otak dia jadi lain macam. Sebab tu dalam hadis Nabi kata dunia ni penjara bagi orang mukmin. Bukan penjara kita ni tak boleh pergi bergerak ke macam PKP ni, bukan. Dia adalah penjara yang apa? Dia adalah memenjara perasaan yang kalau boleh nak apa saja, hak kita ke hak orang ke semua kita. Bini kita, bini orang pun bini kita. Dia macam tu. Dia tak yang kalau tak dijaga agama, tak dijaga apa tu hati dan perasaan kita, syahwat kita ni, nafsu ni, dia akan sentiasa nak lebih. Diberi satu lembah emas, penuh dengan emas, dia nak lembah yang lain. So kena ada apa tu guide daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata asalnya manusia ni umat satu. Manusia yang berselisih macam-macam ni sebenarnya asalnya umat yang satu. Mereka sembah kepada Tuhan yang sama, mengikut tata cara yang sama, solat yang sama, begitu, ada puasa apa semua. Sebab tu Allah datangkan, Allah utuskan apa? Fa ba'asallahu nabiyyin. Sebab bila manusia keluar daripada Adam itu sendiri, di alam roh itu sendiri, keturunan itu daripada Nabi Adam AS, bahkan di dalam apa masa di alam roh lagi, kalau dirakamkan Al-Quran bahawa manusia roh itu telah berjanji bahawa mengaku bahawa Allah itu sebagai Tuhan dia. Tapi bila dia turun ke bumi dia terlupa, maka perlu diingatkan dengan adanya para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan untuk mengingatkan perjanjian kita kepada Allah dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu Nabi kata kita ni lahir fitrah, iaitu lahir sebagai Islam lah. Nabi tak cakap pun. Nabi cakap manusia lahir sebagai fitrah sebab Islam itu adalah agama fitrah. So sesuai dengan fitrah kita, sukakan kebaikan. Nabi tak kata pun ibu bapalah yang mencorakkan mereka sama ada mereka Islam,
Yahudi atau Nasrani. Nabi kata ibu bapa yang mereka lah akan mencorakkan mereka Yahudi atau Nasrani. Bermakna, bermaksud manusia itu asalnya seluruhnya adalah Islam, itu tunduk patuh kepada Allah SWT. Faba'asallahu nabiyina mubashirin. Allah datangkan apa? Allah datangkan pada nabi ni untuk apa? Sebab manusia, Allah tahu manusia suka benda yang gembira. Allah kata Allah datangkan pada nabi untuk datangkan berita gembira. Itu yang manusia suka. Gembira dulu. Happy dulu. Ingat tak macam malaikat bila dia datang jumpa Nabi Ibrahim, dan nanti daripada ayat-ayat yang berikutnya, surah-surah yang berikutnya, nak bagi tahu bahawa Nabi Ibrahim akan dapat anak dengan isteri dia yang pertama tu, walau lama sangat dah tak dapat anak. Apa dia? Malaikat datang tu ada dua berita sebenarnya. Satu berita nak cakap mereka nak musnahkan kota Sodom tu, yang ada Nabi Ibrahim kat sana. Ada Nabi Lut kat sana, saudara kepada, ada hubungan kerabat lah dengan Nabi Ibrahim ni. Nabi Lut kat sana. Tapi malaikat tak cerita berkenaan dengan yang nak musnahkan. Malaikat cerita pasal nak ada anak tu, bagi gembira dulu. Itu Allah SWT, sebab kalau cerita berita yang buruk dah tak nak dengar dah berita gembira. Bayangkan nak bagi tahu berita ada keluarga kita yang meninggal ke, kita nak bagi tahu dia dapat pangkat, kita dapat pangkat yang hebat lah. Kita bagi tahu yang sedih tu, yang nombor 2 tak dengar dah. Sebab apa? Sebab manusia itu sifat begitu. Perasaan sedih tu akan menguasai diri dia. Jadi Allah bagi tahu, Allah kata Islam ni datang untuk apa? Datang untuk bagi berita gembira. So kita happy lah. Bukan Allah datang untuk menyusahkan kita. Agama ni datang untuk memberi berita gembira. Para nabi, para rasul diutuskan untuk beri berita gembira. Kemudian baru kata wa munzirin, dan bagi peringatan. Sebab kalau gembira kita sikit, kalau gembira saja overdose pula nanti. Jadi macam tu. So tak boleh. Semua benda ada kena berpada-pada. Dia tak boleh lebih-lebih. Banyak gula nanti kencing manis. Banyak benda kolesterol, sakit jantung, apa benda semua. Tersumbat arteri lah, apa semua macam. Itu semua tak boleh berlebihan. Islam ajar. Semua kena mutakdil. Semua ada seimbang. Kita kan umat wasatiyah, jangan berlebihan. Kita ada neraca timbang dia. Tak boleh berlebihan. Kahwin pun kalau nak sangat sampai 4 je pun tak boleh lebih. Ada orang tak boleh. Ada orang kata kalau tak mampu cukup 1. Tapi kalau nak juga, mampu juga 4, tak boleh lebih. Sebelum tu Allah bagi lebih. Tak ada had. Zaman sebelum tu tak ada had. Ada syariat, tak perlu. Ada agama pun tak ada had. Islam kata cukup. Sebab apa? Ada had. Semua mesti ada had. Mesti ada limit. Kalau tak ada limit, habis. Kalau tak ada lampu syarat, habis. Ada lampu syarat pun orang langgar, tak ada lampu syarat, lagilah orang langgar. Apa semua orang langgar. Kebar-kebar pun orang langgar sekali. So, wa munzirin, sebagai pemberi peringatan, takut terlupa. Sebab manusia itu sendiri lupa. Nabi Adam AS, dia makan buah tu bukan sebab dia jahat. Tak. Bukan dia sebab hari maksiat. Tidak. Dia terlupa. Dia terlupa. Allah kata dia lupa. Sebab tu An-Nas tu sendiri datang daripada kata apa? Nasiya tu maksudnya lupa. Sebab tu saya punya lecturer saya dulu, dia orang Arab. Dia main-main dengan kita orang Melayu ni lah. Dia kata orang Melayu ni banyak lupa. Sebab apa? Sebab suka makan nasi. Nasi tu kan maksudnya lupa, dia kata. Oh, pandai lah dia. Okey. Jadi wa munzirin. Allah nak jadi pada rasul ni kena bagi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan dia tu menurunkan bersama mereka kitab dengan kebenaran. Kitab tu bawa untuk apa? Untuk guide manusia. Buku manual kita nak tunjuk kepada kita. Allah jadikan kita so Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang buruk kita. Jadi Allah bagi guide. Kereta tuan-tuan, kereta hebat sebenarnya Porsche lah misal, kita bawa dalam air tenggelam hilang macam tu sahaja. Tak bergerak. Hebat macam mana pun dia, kuasa kuda ke, kuasa apa pun, dia still tenggelam. Kita patut minum air, kita minum minyak petrol, habis. Kita patut minum air kosong, kita minum arak, jadi habis badan kita rosak. Akal kita rosak. Baik. Jadi dia datang untuk apa? Untuk bagi kita ke hak, bagi tahu benda yang benar, apa yang manusia patut buat, bagaimana nak beribadah kepada Allah, apa benda yang mensyirikkan Allah SWT, apa yang menyebabkan akidah kita rosak, semua itu diberitahu dalam kitab Allah SWT. Liyahkuma bainan nas, untuk menghukum, untuk menentukan di antara manusia itu fi makhtalafu fi, apa yang telah mereka perselisihkan. Setelah datang kebenaran, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrikin, mereka ini sesat, mereka ini kufur kepada Allah melainkan setelah datangnya itu bukti yang nyata itu sendiri. Kerana apa? Kerana bukti yang nyata itu bertentangan dengan syahwat dia, bertentangan nafsu dia, maka dia tak mau ikut. Itu. Walaupun dia tahu benda itu
benar-benar datang daripada Allah SWT. Jadi Allah kata nanti Allah akan hukum manusia yang telah dapat kebenaran ini, ahli kitab, kita sendiri dah dapat kebenaran, kita pergi nak ikut nenek moyang kita, kita tutup pintu hati kita daripada agama ni kerana apa? Nak mendengar kata-kata orang lain. Maka Allah kata Allah akan hukum, Allah akan adili. Siapa yang benar-benar ikut manual book yang datang daripada Allah SWT ni. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka bersisih dalamnya kecuali orang-orang yang telah diberikan kitab setelah apa yang datang kepada mereka keterangan-keterangan. Kerana apa? Kerana baghyan bainahum, kerana dengki di antara mereka. Kadang-kadang yang bawa kebenaran ni orang yang kita nampak lebih lekeh dari kita. Itu manusia. Ahli kitab tak boleh terima Rasulullah SAW yang setengah pandangan mengatakan bahawa Rasulullah ni kekal buta huruf. Sebab Rasulullah tak memerlukan membaca. Direct dapat ilmu terus daripada Allah. Tak boleh membaca bukan masa bodoh. Tak boleh membaca, tak boleh baca lah. Kenapa kita kena baca tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Kita perlukan membaca sebab dia ada alat untuk kita memperolehi ilmu. Sedangkan Rasulullah SAW tidak memerlukan kepada alat tersebut. Walaupun ada pandangan lain, walaupun mengatakan bahawa lepas Rasulullah dapat wahyu, dia boleh baca. Tapi tak apalah, itu perbezaan pandangan. Bukan di sini hendak kita bincangkan, kena tanya kepada asatizah yang lebih layak. Tapi andai kita pegang bahawa Rasulullah itu kekal buta huruf, tak membaca, tidak menjadikan Rasulullah itu bodoh sebab Rasulullah tidak memerlukan perantara itu. Membaca itu adalah perantara untuk dapat ilmu. Tak tahu baca, tak boleh dapat ilmu. Tapi zaman sekarang pun dah beza juga dah. Dengan YouTube boleh dapat ilmu juga kan. Jadi mendengar pun boleh dapat ilmu juga. So banyak cara, banyak cabang. Jadi Rasulullah SAW tak memerlukan pada perantara panel itu untuk mendapat ilmu. Tetapi sebab apa? Dia diberi direct daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril AS. Jadi di sini Allah kata ja'at humul bayyinah bayan bainahum, kerana dia dengki, dia terlihat pada orang-orang Rasulullah dan para sahabat ni, mereka sanggup tinggalkan ahli keluarga, bahkan ada ahli keluarga kat sana yang mereka terpaksa tinggalkan. Mereka mengorbankan nyawa mereka atas jalan Allah SWT. Pergi ke Madinah tu cuaca tak sama dengan Mekah, ada yang sakit pun boleh sampai ke Madinah. Mereka korbankan pergi ke tempat orang dalam keadaan selai sebingkang lah, kita katakan macam tu, demi mencari redha Allah SWT. Maka mereka pandang rendah kepada orang-orang macam ni. Sebab apa? Sebab dengki. Dan mereka juga ahli kitab ni, mereka anggap mereka sebagai orang yang paling hebat. Mereka lah telah diberi kitab. Sebelum ni para Nabi kebanyakan datang daripada kalangan Bani Israel. Tapi akhirnya datang daripada kalangan orang Arab ini. Maka mereka dengki dengan bangsa Arab ni. Mereka tak boleh nak rasa lebih rendah daripada itu. Mereka tak sanggup nak ikut. Itu dia. Kita kadang-kadang kalau kita lihat ada anak-anak kita cakap benda yang benar, kita kadang-kadang alamak. Baru belajar pergi Madinah semua, baru dah pergi Mesir pun dah nak buat onar di kampung kita. Kita pula marah kat dia. Padahal kita yang berhabis ribu-ribu ringgit nak pergi hantar anak kita pergi belajar kat sana. Kalau tahu tak nak dengar cakap, baik tak payah hantar kan. Jadi bila kita hantar orang tu pergi belajar, jangan kita harapkan dia balik untuk baca doa saja, jadi imam saja. Atau buat tahlil saja. Sepatutnya kita kena nak menadah ilmu daripada orang yang kita dah hantar tu, sebab mereka dah pergi lebih jauh daripada kita. So kita kena rendahkan diri kita ini, rendahkan sayap kita ini. Kita kena kosongkan gelas cawan kita ini supaya cawan itu boleh diisi dengan air yang lain. Kalau tak nak kosongkan pun, at least kalau ada orang cakap tak sukalah kosong ni macam hilang ilmu. Okey, kalau tak nak kosong, besarkan bekas tu sikit supaya ready untuk sedia terima ilmu-ilmu yang baru. Supaya dia boleh blend dengan apa yang kita dah belajar tu. Jadi dia akan menjadikan kita, apa yang kita belajar ni tak rugi, tapi dia akan upgrade supaya sama, supaya selari dengan apa yang Allah SWT dan Rasul dia mahu. Yang Rasul nak bawa tu apa yang Allah SWT mahu. Itu yang penting dia. Baik. Fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka memberi petunjuklah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mereka ini beriman, yang ini percaya. Iman tu maksud apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Kita dok sebut iman. Iman tu nama orang, student saya pun ada nama Iman kan. Jadi iman tu makna iman. Iman tu maksudnya apa? Iman tu maksudnya percaya. Ini saya ingat lah, yang pertama sekali yang arwah bapa sepupu saya, Allah yarham bapa sepupu saya, mudah-mudahan Allah mengampuni, rahmati dia yang bagi tahu saya perkara ni. Walaupun saya dah belajar agama sebelum ni, saya baru terfikir, iman tu sebenarnya percaya. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran pahala kat dia. Sebab apa? Sampai sekarang saya baru faham, amanu tu maksudnya percaya. Bila percaya, we have trust in Allah. Bila kita percaya, kita pergi dekat barber nak gunting rambut tu,
Kan? Kita percaya dia tak akan potong telinga kita. Kita nak pergi ke bilik operation. Kita percaya bahawa orang doktor tidak akan potong tali usus kita. Suka-suka hati macam tu je. Melainkan perlu berbuat demikian. Okay? Jadi kita tak percaya. Dengan Allah tu lagi-lagi kita kena percaya. Itu. Jadi bagi Allah yang sendiri telah memberi hidayah kepada orang-orang yang siapa? Orang-orang yang percayalah. So agama ini hanya akan dapat terima kepada orang yang sudi hendak membuka hati dia kepada kebenaran itu sendiri. Kalau dia ada sombong, kalau dia ada riak, dia ada macam-macam, dia ada rasa macam alah ni tak kenalah. Tak relevan lah zaman ni. Dia ada rasa ragu-ragu sikit-sikit. Dia kata alah duk sunnah-sunnahnya keras sangatlah. Apa ni kubuh hari. Kita jadi macam tu, kita fikir maka susahlah ilmu nak masuk dalam diri kita. So Allah kata Allah tafahada, maka berilah Allah. Maka Allah telah memberi kepada orang-orang yang amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Terhadap apa yang mereka perselisihkan dalamnya daripada kebenaran dengan apa? Dengan izin dia. Jadi apabila kita dapat ilmu, jangan kita pula rasa bangga diri pula, oh ni semua ahli bid'ah, ni semua sesat belaka, masuk belaka. Tak boleh. Sebab kita dapat pun hidayah ni semua dengan izin Allah. Dan Allah boleh tarik anytime. Allah bagi kekuasaan kepada manusia, Allah bagi kerajaan kepada manusia, Allah boleh tarik bila-bila masa dia mahu. Jangan diri kita rasa suci pula, lebih daripada orang lain. Sepatutnya kita bergerak, bawa saudara-saudara kita ni sama-sama menikmati kenikmatan nikmatnya menjadi hamba Allah, nikmatnya membaca Al-Quran tu, membaca sunnah Nabi SAW, supaya kita bersama-sama menggapai syurga Allah SWT. Kita belajar agama, ingat tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, saya ingatkan diri saya sendiri, kita belajar agama bukan nak ramaikan orang masuk neraka, kita belajar agama ni kita nak pimpin tangan bersama-sama masuk ke syurga. Kat dunia tak boleh nak pegang-pegang dah sebab corona. Jadi kita nak pimpin tangan masuk ke syurga. Masuk syurga semua sekali lah. Itu semua niat kita. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah itu memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki kepada jalan yang lurus. Yang ini jalan yang kebenaran. Jalan yang lurus setelah Allah jelaskan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim wairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa dia? Tunjukkanlah kami jalan lurus, itu jalan-jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, iaitu pada nabi, pada rasul, pada syuhada, pada orang-orang yang mengikutinya, pada siddiqin, syuhada, orang-orang yang membenarkan apa yang nabi bawa. Daripada Allah SWT, kita nak jalan-jalan itu jalan yang orang beri nikmat, bukannya jalan-jalan yang Allah murka, sama ada Yahudi dan orang yang seumpamanya, ataupun jalan-jalan orang Nasrani, itu dan jalan-jalan orang yang seumpamanya, orang-orang yang sesat. Itu kita minta Allah lindung. Jadi kita kena banyakkan baca Quran, banyakkan baca hadis Nabi, dan istiqamah, amalkan dan sebarkan dengan penuh kasih sayang, maka mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam keadaan yakin bahawa apa yang kita ikut ni betul, selagi mana kita mengikut Quran dan Sunnah. Siapa yang pegang Quran dan Sunnah ni, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Kemudian Allah kata 214, am hasibatum an tadkhulul jannah, atau adakah kamu mengira kamu akan masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, pada sebelum ini telah datang kamu keadaan orang-orang, sedangkan kata Allah SWT, atau adakah kamu fikir bahawa kamu akan masuk ke syurga padahal belum datang kepadamu seperti orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Ayat ni apa? Ujian. Yang paling getir ujian tu siapa? Paling getir tu para Nabi dan para Rasul. Itu yang paling rapat dengan Allah SWT. Jadi seram kita nak rapat dengan Allah SWT. Sebab lagi rapat kita dengan Allah SWT, lagilah ujian itu akan datang. Kita ingat ikut Allah SWT ni settle dah. Allah, kita settle lah. Kadang-kadang kita kata, kenapalah ya Allah, kan drama Melayu kan suka kan? Kenapa ya Allah kita diuji, kau uji aku macam ni? Lagi rapat kita dengan Allah SWT, lagi Allah akan uji. Itu dia punya. Jadi kalau kita diuji sebenarnya, maknanya Allah dah mula bagi perhatian lah kepada kita tu. Okey lah tu. Tapi janganlah minta Allah uji pula. Nabi kata kamu tidak akan mampu. Kita minta Allah kata, kalau nak azab lah habis dunia. Nabi saya kata kepada satu orang sahabat, Nabi kata kamu takkan mampu. Nak minta apa? Minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu yang kena minta, doa itu yang selalu diulang-ulangkan, diamalkan supaya kita ini selamat, kita baik kita di dunia ini dan baik di akhirat, dan selamat kita daripada azab api neraka. Cuma Allah akan uji, dan ujian itu akan datang dalam pelbagai bentuk, kesenangan, kesusahan, apa sahaja. Itu semua adalah ujian Allah SWT. Kadang-kadang kita ingat susah aja ujian, senang lagi ujian.
Susah kadang-kadang, kena kesusahan macam corona ni. Allah dah bagi macam ni, terpaksa tak boleh keluar, tak apa, reda lah, nak buat macam mana kan. Itu bukan sesuatu yang dipilih. Tetapi ujian yang lebih besar adalah ujian yang boleh pilih. Nak buat ke tak nak buat. Contoh macam Nabi Yusuf. Diuji dengan orang yang mengajak dia berzina. Dia boleh buat pilihan. Dia nak buat ke dia tak nak buat. Dia boleh buat pilihan. Yang itu sebenarnya lebih getir. Boleh membuat pilihan itu adalah satu ujian yang paling getir daripada ujian yang memang kita tak boleh buat apa. Lumpuh. Nak buat macam mana dah? Lumpuh lah. Yang lebih besar yang kita boleh membuat pilihan. Sama ada kita nak ikut jalan baik atau kita nak ikut jalan jahat. Kita nak ikut ke jalan ke syurga atau ke jalan neraka. Ujian itu yang sebenarnya lebih kita takuti. Tu Allah kata, am hasibatum an tadkhulul jannah. Adakah kamu kira kamu akan masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kamu seperti mana orang-orang sebelum kamu. Ujian-ujian seperti yang mereka hadapi. Massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mata nasrullah, bila nak datang pertolongan Allah SWT ni. Apa Allah kata ujian tu akan datang macam mana? Dia akan menimpa mereka kemiskinan, penderitaan, wa zulzilu, dan mereka diuji. Zulzilah ni, zulzilu ni apa maksudnya? Zilzilah ni macam gempa bumi tu, getaran tu, bergegar. Kita diri atas bumi tu, kita dah tak stabil tu. Itu sampai begitu, jantung hati kita akan bergetar gitu. Sampai kita rasa macam, tak boleh nak duduk lah kat bumi ni. Susah lah. Itu zulzilu asal maksud. Hatta yakular rasul, sampailah rasul sendiri berkata, dan orang-orang yang beriman, wallazina amanu ma'ahu, bersama mereka, mata nasrullah, bila pertolongan Allah datang. Dan kita kata, Allah, bilalah Allah nak tolong. Bilalah Allah nak keluarkan kita daripada kesusahan ni. Kan berlaku kat kita. Ayat ni relevan tak tuan-tuan? Betul ke dia datang daripada Tuhan, tuan-tuan? Kalau kita fikir, kita baca ni, kita baca ni zaman corona kan. Kita baca zaman COVID-19. Benda ni Al-Quran ni dah datang lama dah. Tapi kita baca ni seolah-olah Allah tengah cakap dengan kita sekarang. Allah tengah pujuk kita. Kata Syekh Asadi, dia kata Allah habarkan kepada kita bahawasanya dia pasti akan uji hamba-hamba dia. Dengan apa? Kalau Syekh Asadi kata uji dengan apa? Kita ingat ujian tu susah aja, tak? Uji dengan kesenangan, dengan kesengsaraan, dengan kesulitan. Sebagaimana dilakukan terhadap orang-orang yang sebelumnya. Firaun, Qarun diujikan dengan kesenangan. Ingat? Jadi tapi apa jadi kat mereka? Mereka kufur kepada Allah SWT. Kerana itu ada sunnahnya yang berjalan, yang tidak berganti dan tidak akan berubah. Itu sunnatullah. Kita susah, kita dapat ujian, itu sunnatullah. Itu barang siapa yang menegakkan agama dan syariatnya, dia pasti akan diuji. Itu dia. Kalau tak nak, jangan tegakkan agama Allah. Kita buat cara kita sendiri. Tapi kelak kat akhirat kena azab. Pilih. Nak susah kat sini ke nak susah kat sana. Paling baik adalah senang di dunia dan senang di akhirat. Tapi bukan maksud senang di dunia ni bersenang lenang, tak buat apa-apa. Yang tu. Apabila dia bersabar dalam perintah Allah dan tak mempedulikan kesulitan yang menghalang di hadapannya, maka dia adalah orang yang benar yang mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan jalan kepimpinan. Dan barang siapa yang menjadikan ujian manusia seperti siksa daripada Allah, yakni bahawa dia terhalang oleh segala kesulitan dan tujuan yang tempuhnya, yang dibelokkan oleh cubaan-cubaan daripada maksud dan sasarannya, maka dia adalah pembohong dalam pengakuan keimanannya. Yakni kalau siapa ni apabila orang uji sikit, orang pulau dia, maka dia pun mula pergi balik kepada apa yang dia dah buat, maksiat yang dia dah buat sebab nak ambil hati orang, maka dia dah pembohong dalam syahadah dia. Kan kita dah syahadah, aku bersaksi bahawa Allah tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi SAW kita pesuruh Allah. Maka kalau kita diuji sikit, kita gelong ke tempat lain, makanya sebenarnya ketahuilah bahawa selama ni kita adalah munafik kepada perjanjian kita itu sendiri. Saksi kita itu, syahadah kita itu adalah perjanjian. Syahadah itu saksi. Kita dah bersumpah bahawa Allah SWT ni kita tidak akan syirikkan, dan kita akan bersumpah bahawa Rasulullah itu segala ajaran dia itu kita akan ikut. Jadi kalau kita ada bertentangan, bertembung dengan orang-orang nenek moyang kita punya pandangan, kita ikut pandangan nenek moyang, maksud kita adalah pembohong kepada syahadah itu sendiri. Jadi dan kata Syekh Asadi lagi rahimahullah taala, dia kata kerana keimanan itu bukanlah dengan kekaguman, dengan angan-angan dan juga sekadar mengaku-mengaku macam tu saja. Hingga perbuatanlah yang akan membenarkan atau mendustakannya. Sesungguhnya telah terjadi pada umat-umat terdahulu apa yang diceritakan oleh Allah tentang mereka, iaitu massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan. Yakni apa? Kemiskinan, penyakit pada tubuh mereka. Wa zulzilu, serta digoncangkan. Zulzilu tu digoncangkan. Macam gempa bumi tu.
Dikoncangkan dengan apa? Dengan pelbagai percubaan. Dengan berbagai macam ketakutan, ancaman pembunuhan, pengusiran, harta diambil, pembunuhan orang yang dicintai, dan pembunuhan orang-orang yang dicintai, dan macam-macam. Pelbagai perkara yang bahaya hingga keadaan mereka memuncak, dan golongan itu akan membuat mereka merasa bahawa kedatangan pertolongan Allah itu lambat, padahal mereka yakin akan kedatangannya. Tapi sebab situasi yang dahsyat dan kesulitannya itu, hinggalah mereka berkata apa? Mereka kata ar-rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Itu sebenarnya bila Allah akan kabulkan doa kita bila kita betul-betul dalam keadaan tersepit. Kadang-kadang kita doa kat dalam aircon kan. Imam doa kan. Tangan mula macam ni ke langit. Lepas tu lama-lama dah lama betul imam ni. Dah sampai ke bawah. Sampai ke lutut. Sampai kadang-kadang tertidur dah. Sampai ke peha dah tertidur dah. Sebab apa? Kita doa dalam keadaan yang cukup selesa. Jadi bila Allah akan jawab doa kita, bila Allah akan jawab, bila Allah akan beri pertolongan, bila kita betul-betul rasa kita ni hamba, kita tak ada jalan dah. Bila kita ada jalan, Allah kata tak apa, usaha, ikhtiar dulu. Kau rasa kau hebat, buat dulu apa nak buat. Tapi sampai kita rasa tersepit, maka masa itulah nanti Allah akan bantu. Allah akan beri bantuan dia. Sebab masa itu kita dalam keadaan in the state of kita in a slave. Kita baru sedar, aku hamba sebenarnya. Apa aku buat tak jalan lah. Aku tak ada apalah. Tengok pada Nabi Rasulullah SAW, dia ikhtiar, macam-macam dia ikhtiar. Para sahabat pernah pergi ke Habsyah pun. 2 kali kalau tak silap, hijrah ke sana. Kemudian Nabi sendiri, dia cuba pergi dakwah yang baru ke Taif, tak berjaya juga. Sampai ke Madinah. Madinah ni, bukan Nabi duk fikir nak pergi sana. Orang Madinah tiba-tiba datang jemput Nabi. Duk usaha macam-macam, duk pagi, duk ketuk pintu orang ni, cari kerabat-kerabat sendiri nak duk masuk Islam. Mereka tak nak ikut, banyaknya tak nak ikut. Kaum kerabat sendiri tak nak ikut. Jadi tuan-tuan jangan sedih kalau ada ahli keluarga tak nak ikut tuan-tuan. Sebab apa? Sunnatullahnya begitu. Biasanya orang rapat tu dia akan mentang pun. Ada pula bapa saudara yang tolong dia buat apa segala-galanya dari segi material apa semua, tapi tak nak ikut Islam juga, tak nak ikut ajaran juga. Abu Talib tak nak ikut dia juga. Mati dalam keadaan kafir juga. Jadi itu kata dia lihat bahawa memang macam itulah. Itulah sunnatullah dia. Nabi Yusuf AS bukan orang kafir pun, dia punya adik-beradik dia Islam macam dia. Bapa dia Islam, dididik dengan didikan agama, tapi masih lagi bergaduh sama sendiri. Nabi Adam AS, anak-anak dia bergaduh pembunuhan. Salah seorang tu dia membunuh yang telah dibunuh tu. Nabi Yusuf tu dibuang dalam perigi. Semua ada ujian-ujian dia untuk mengeluarkan manusia tu sampai satu state dia rasa dia jauh daripada orang-orang yang dapat melindungi dia, supaya dia sedar bahawa yang melindung itu hanya Allah SWT. Abu Talib tu dia tarik nyawa dia daripada dunia ini, supaya Rasulullah SAW itu bergantungan dia itu hanya kepada Allah SWT. Orang-orang yang rapat, Khadijah meninggal. Abu Talib meninggal. Orang-orang yang lindungi dia tu, yang paling menyayangi susuk tubuh Rasulullah SAW ni, mereka semua pergi. Akhirnya yang siapa yang betul-betul jaga Allah SWT? Siapa yang betul-betul jaga Rasulullah SAW? Allah SWT. Masa state itulah yang kita akan rasa pertolongan Allah SWT. Dijauhkan Nabi Yusuf itu daripada keluarga. Dijauhkan Nabi Musa AS itu daripada istana. Supaya dia rasa bahawa yang bantu dia nanti adalah hanya Allah SWT. So orang-orang beriman sesuai Rasul di sini akan bertanya, mata nasrullah, bila pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Dan Allah kata, maka ketahui. Adakah tidak kalian tahu? Maka ketahuilah, inna sesungguhnya. Allah kata takkid, Allah tegaskan sesungguhnya. Nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Dia cuma masa, just a matter of time. Allah kata bahasa kitanya, bahasa Mak Salihnya, bahasa kita lah, dah campur-campur kan. So yas'alu, kemudian Allah kata pertolongan Allah sebenarnya sangat dekat. Sangat dekat. Sebab apa? Sebab itulah kata Syekh Asadi, setiap orang yang menegakkan kebenaran itu pasti akan diuji. Dan ketika persoalannya semakin sulit dan susah, lalu dia bersabar, dia terus menghadapinya, dia sabar menghadapinya, dan saya ujian tersebut akan berubah menjadi anugerah untuknya, dan segala kesulitan itu menjadi ketenangan. Lalu Allah susulkan semua itu dengan kemenangan atas musuh-musuhnya, serta mengubati penyakit yang ada dalam hati dia. Rasa ragu-ragu bila pertolongan datang, Allah akan baiki. Ayat ini sejalan, kata Syekh Asadi, dengan firman Allah Ta'ala, am hasibatum an tadkhulul jannah
walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahawa ia akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Surah Ali Imran ayat 142. Dan firman Allah yang lain, Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sungguh dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Dan kata Syekh Asadi menutup ayat ini, dia kata ketika ujian itu ada, maka seseorang itu menjadi mulia atau menjadi hina kerananya. Itu sebenarnya test. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah apa? Allah sendiri tabarak, maha berkat Allah yang telah menjadikan segala-galanya ini. Dan kemudian Allah kata dalam ayat kedua tu, Allah kata apa? Untuk apa? Apa tujuan Allah jadikan hidup, mati dan hidup ini? Apa tujuannya? Sebab Allah nak uji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang terbaik amalan dia? Bukan yang terbanyak, yang terbaik amalan dia. Itu sebenarnya. Sebab amalan ini bukan untuk dipertandingkan, nak tunjuk siapa lagi banyak. Tapi sebenarnya dia adalah masalah hati itu sendiri. Dia ada datang daripada hati. Taqwa hahuna, kata Nabi. Taqwa itu di sini. Dan dia dibuktikan melalui perbuatan. Baik. Kemudian Allah lanjutkan ayat terakhir yang kita nak bincangkan hari ini. Kemudian Allah pergi kepada topik yang lain. Allah kata, Yas'alunaka madza yunfikun. Maka mereka bertanya kepadamu, apa yang akan mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Apa saja yang baik. Apa yang saja yang baik. Falil walidaini, maka untuk siapa kalau nak bagi ni harta ni? Kedua ibu bapa. Wal aqrabina, kaum kerabat, adik-beradik semua. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa banis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khair, dan apa yang kamu lakukan daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya terhadap Allah, maka sesungguhnya terhadap perkara itu, terhadapnya, maka Allah mengetahui. Kemudian kita lihat Allah SWT bercerita berkenaan dengan infak. Mereka tanya pada Allah tentang apa yang hendak diberi nafkah ni. So Allah jawab, apa saja harta yang kamu nafkahkan, artinya harta yang sedikit atau banyak. Maka ada orang yang paling utama yang mereka menerima harta, itu ibu bapa, kerabat dan seterusnya. Jadi cara berbakti ialah mesti beri kepada mereka-mereka inilah harta ini. Kalau mana yang ada tu, ada yang lebih bagi. Sikit-sikit, banyak-banyak. Anak-anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi Allah, jadi kita nak tunjuk sini, bila kita nak lihat bahawa bila manusia diuji, dia akan susah kalau kita nak kaitkan dengan ayat sebelum ini. Maka kesusahan itu sebenarnya dia tak sepatutnya menghadapi ujian itu seorang-seorang dia. So mesti ada juga orang-orang yang membantu di sekeliling dia. Jadi dalam keadaan orang tu susah, bukan kita kata biarlah dia sedang diuji oleh Allah SWT. Sedangkan kita juga diuji sebab kita tidak membantu mereka. So nampak macam topik dah berubah. Sebenarnya masih lagi ada kaitan. Allah cerita berkenaan orang bertanya. Orang beriman ni tanya apa nak bagi nafkah sebab mereka ada harta. Allah suruh beri tolong orang-orang yang susah. Tolong orang-orang yang diberi ujian. Tolong orang-orang yang ditahan rezeki dia sementara ini. Maka kita lah antara orang yang jadi penyebab, asbab untuk mengeluarkan mereka ini juga daripada kemiskinan dan daripada kesusahan. Jangan biar ujian mereka ini, mereka menghadapi ujian itu seorang-seorang. Kita juga sepatutnya membantu mereka ini. Dan kata Allah, dan kebaikan apa saja yang kamu buat, yang ini seperti bersedekah terhadap mereka atau selain mereka, bahkan segala bentuk ketaatan dan pendekatan diri, semua itu termasuk dalam kategori kebaikan. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Orang yang bantu orang lain ni, terutama kerabat sendiri, maka Allah kata Allah akan balas buat kalian dan menjaganya untuk kalian sesuai dengan niat dan keikhlasan. Banyak dan sedikitnya nafkah yang diberikan, ataupun keperluan yang mendesak, yang orang tu betul-betul terdesak, maka kita tolong, maka semuanya adalah besar manfaatnya bagi orang yang ambil cakna kepada saudaranya yang telah diberi, yang sedang diberi ujian oleh Allah SWT. Wallahu a'lam.
Demikian sahaja perbincangan kita yang ringkas-ringkas ni, secara ringkas-ringkas daripada ayat 211 hingga ayat 215, di mana Allah cerita bahawa orang kafir ini anggap dunia ini adalah segala-galanya, tapi sedangkan sebenarnya yang benar itu adalah manusia ni asalnya daripada agama yang sama, daripada Tuhan yang satu, daripada keturunan yang sama, iaitu semua sepatutnya memperhambakan diri kepada Allah SWT, dan ada keadaannya Allah akan uji, dan sepatutnya kita sebagai saudara ni, kita ni sebenarnya umat yang satu, sepatutnya salinglah membantu orang-orang yang sedang diberi ujian oleh Allah SWT. Dan kalau kita rasa susah, ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat, cuma kita kena sabar menunggu pertolongan Allah SWT, pertolongan Allah SWT itu, dan kita kena buktikan dengan apa? Dengan kita sentiasa taat kepada perintah Allah SWT, tidak mencari perkara yang haram, walaupun saat kita ini disekat rezeki kita, carilah mana-mana pertolongan Allah SWT itu di mana-mana, rezeki Allah itu ada di mana-mana, dan untuk orang yang ada di sekeliling, bantulah orang-orang yang dalam kesusahan, kerana dia juga termasuk dalam bukti bahawa kita ini sedar bahawa apa yang kita miliki itu bukanlah milik kita, maka perlulah kita berkongsi kepada orang-orang yang memerlukan. Wallahu a'lam. Baik, sekian sahaja pertemuan kita, seperti mana yang salah silap, yang tersasul, ayat-ayat Quran yang terbelit-belit lidah, maklumlah dalam keadaan yang pagi-pagi ni, dalam keadaan yang cepat-cepat nak habiskan ni, sebab ada kelas lain pula selepas ni, insya-Allah ada urusan lain pula, maka insya-Allah kalau ada salah silap tu tinggalkan. Mana yang baik tu ambillah, doakan saya sebagai Allah SWT sentiasa merahmati kita semua, mengampuni segala dosa kita. Mana yang baik bermanfaat, tuan-tuan sebar-sebarkan, amalkan. Mudah-mudahan menjadi pahala buat kita semua dan kita masuk ke syurga Allah, syurga yang tertinggi, syurga Firdaus, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau ada salah silap saya mohon maaf, salah silap terkasar bahasa saya mohon maaf, saya tak bermaksud atas perkara tersebut. Kita tutup dulu, insya-Allah kita jumpa lagi pertemuan berikut, insya-Allah minggu depan juga, kalau ada izin Allah SWT, ada rezeki, ada nyawa, insya-Allah kita jumpa lagi. Tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah.